sampai sini. Boleh tadi yang main benci-benci. Jagalah pokok aku tanti. Sorry bayar ini kumun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sains kita pada hari ini, kita akan ambil tajuk sebatian karbon. Dah bersedia murid-murid? Baik, apakah unsur yang ada dalam ketiga-tiga gambar di atas? Dalam nasi lemak, dalam pensel, dalam kayu arang. Okey, disebabkan oleh kita nak belajar pasal karbon, sepatutnya murid-murid boleh jawablah unsur-unsur yang ada dalam ketiga gambar di atas ni ialah karbon. Baik, apa maksud karbon ni? Karbon ialah unsur yang dapat membentuk berjuta-juta sebatian yang lain. Karbon ini ada dalam manusia dan ada dalam tumbuhan. Dan sebenarnya dia pun ada dalam benda bukan hidup. Dan dia ialah unsur yang bukan logam. Okay. Baik, sebatian karbon ialah sebatian-sebatian yang dalam dia ada unsur karbon. Okey. Jadi di muka bumi ni banyak berjuta-juta sebatian yang ada, dalam sebatian tu ada unsur karbon. Jadi kita kena bahagikan kepada dua, iaitu satu ialah sebatian karbon yang organik, satu lagi ialah sebatian karbon bukan organik. Apa maksud sebatian organik? Kita beritahu sini ialah sebatian yang terdiri daripada organisma hidup, iaitu haiwan dan tumbuhan. Okey, contohnya lembu, pokok, rambutan, manusia, kuda, apa lagi, semua benda hidup lah. Okey. Okey, dalam tu kalau ada unsur karbon, kita akan panggil dia sebagai sebatian karbon organik. Okey, satu lagi ialah sebatian karbon yang bukan organik lah. Sebatian ini berasal daripada benda bukan hidup. Dia boleh wujud dalam bentuk pepejal, cair dan gas. Biasanya kita lihat dia dalam bentuk garam mineral dalam bumi dan gas di atmosfera. Okay, contoh dia gas karbon dioksida lah. Nampak ada karbon. So, gas karbon dioksida ialah sebatian karbon. Okay, sebatian karbonat. Kat sini pun kita boleh nampak karbon tu. Alright. Okey, sekarang kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan hidrokarbon. Hidrokarbon ialah sebatian karbon teringkas. Okey, sebatian karbon teringkas yang hanya ada unsur hidrogen dan karbon saja dalam sebatian tersebut. Okey, dan dalam sumber semula jadi kita boleh lihat hidrokarbon ini pada petroleum, gas asli dan arang batu. Baik, inilah model hidrokarbon. Kita tengok metan. Jadi kalau sebatian ni, molekul ni ada molekul karbon dan gabungan dengan hidrogen. Untuk metan dia ada 4 hidrogen, 1 karbon dan 4 hidrogen. Jadi sebarang sebatian yang ada 2 sahaja unsur, iaitu karbon dan hidrogen, itulah kita kenali dia sebagai hidrokarbon. Baik, bagaimana petroleum wujud di dunia ni? Okay, kita nak tahu adakah petroleum wujud semalam ataupun 2 hari lepas. Okay. Sebenarnya untuk membentuk petroleum ni dia mula berjuta-juta tahun yang lalu. Okey, kita lihat berjuta-juta tahun yang dahulu banyak organisma dan tumbuhan yang hidup di dalam laut. Okey, bila dia mati, dia akan mereputlah dan tertimbus di dasar laut. Okey, dan atas ni dia tertimbus dengan pasir dan kelodak. Okey, proses yang memakan masa juta-juta tahun ni, makin lama semakin tinggilah batuan pasir dan kelodak ni. Okey. Disebabkan oleh tekanan yang tinggi di dasar laut, okey, maka organisma dan tumbuhan-tumbuhan ini akan beransur-ansur bertukar menjadi
minyak petroleum dan gas asli ya. Maka oleh semua benda tekan batuan, pasir dan keladak ni kan dalam dasar laut ni, so tekanan makin tinggi, dan tekanan itulah yang menyebabkan tumbuhan tadi dan organisma tadi, okey, dalam tempoh masa yang panjang dia akan bertukar menjadi minyak petroleum dan gas asli. Okey.